Ni nota saya ni dah lama ya. Segala bab-bab fiqahnya saya ambil daripada kitab Sabilal Muhtadin. Segala bab adab-adabnya saya ambil daripada kitab Nasaihud Diniyah wa Shayal Imaniyah Imam Haddad. Baik. Buka terus muka surat 2. Kita ambil apa yang tak boleh tinggal saja. Ta'rif puasa. Puasa, makna puasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu namanya puasa. Makan, minum, menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari berserta niat dan syarat-syarat tertentu. Itu takrif puasa kita. Ya. Jadi kalau bangsa lain, orang agama lain mereka ada puasa, itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah yang nama kita saum, itulah tadi dia punya takrifnya. Kalau orang lain bilang kalau kita puasa dalam sudut bahasa maknanya menahan. Menahan, berpuasa tu maknanya menahan. Jadi kalau agama lain mengatakan oh saya berpuasa hanya minum susu, puasa jugalah ikut kau punya cara. Yang ada pulanya puasa puasa hanya makan, tak boleh makan benda-benda yang berdarah. Telur tak boleh makan, daging tak boleh makan, ayam tak boleh makan, nasi sepinggan dia makan. I'm fasting. Suka hati kau. Itu puasa jugalah dalam sudut takrif dia, itu puasa. Tapi dalam takrif kita yang nama puasa ialah tak makan, tak minum, menahan diri pada makan dan minum. Dan segala perkara-perkara yang batalkan puasa dari fajar sampai maghrib berserta niat. Tak niat pun tak kira puasa. Dan juga dengan syarat-syarat tertentu. Ya, baik. Puasa mulai difardukan pada tahun kedua Hijrah dengan turunnya firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu berpuasa. Orang beriman, wahai orang yang beriman. Kalau kita orang beriman, kita kena alert. Kalau kita orang beriman, kita kena ambil kira. Kalau kita orang beriman, kita kena angkat tangan. Wahai orang beriman, labbaik ya Allah. Apa perintahnya? Kena junjung perintahnya. Difardukan atas kamu. Difardukan, bukan sunat. Tak buat berdosa, dosa besar. Berpuasa, itulah takrifnya tadi. Sebagaimana telah difardukan atas umat-umat terdahulu. Bermakna bukan kamu seorang berpuasa. Umat Nabi Nuh pun puasa, umat Nabi Ibrahim pun puasa, umat Nabi Musa pun puasa. Cuma puasa mereka tak macam puasa kita. Puasa mereka mungkin syarat dan rukunnya dan waktunya lain. Yang tak sama dengan kita, konformnya ialah tidak dalam bulan Ramadan. Mereka puasa juga tapi tidak dalam bulan Ramadan. Kita saja umat Nabi Muhammad dapat istimewa puasa dalam bulan Ramadan. Itu di antara khususiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan untuk Nabi dan umatnya berpuasa dalam bulan Ramadan. Itu yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam apabila dia membaca lauhnya mendapat wahyu daripada Allah Taala. Lihat pada akhir zaman, sebab bulan Ramadan ini dah ada sejak Allah Taala ciptakan langit dan bumi, dah ada 12 bulan, dah ada penghulu bulan yang namanya Ramadan. Cuma ibadat puasa tidak diprogramkan Allah Taala dalam bulan Ramadan. Mereka puasa di bulan-bulan lain dengan bilangan hari yang lain begitu. Nabi Musa tahu bulan Ramadan itu bulan istimewa, penghulu bulan, dan puasa juga ibadat istimewa. Tetapi Allah Taala letakkan di mana bulan puasa itu? Allah Taala letakkan dalam bulan Ramadan. Tak keistimewanya tu ibadat istimewa dalam bulan istimewa. Nabi Musa minta, ya Allah, berilah keistimewaan tu bagi umatku. Allah mengatakan untuk siapa? Untuk umat Muhammad. Kita yang dapat. Nabi Musa minta untuk Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Turunan Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ishak, turunan Nabi Yaqub. Yang dapat kita, Jawa-Jawa, Melayu-Melayu dapat. Asal kau umat Nabi Muhammad, kau dapat. Itu istimewa yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian umat dahulu mula puasa. Dahulu puasa Ramadan belum fardu. Puasanya yang fardu puasa 10 hari bulan Muharram. Dengan turun ayat ini maka puasa 10 Muharram mansukh, wajibnya menjadi sunnah saja, menjadi sunnah saja. Saya minta harap sangat tuan-tuan sekalian dia dapat 2-3 orang yang dapat ikuti selama dalam 5-6 sesi akan datang ni. Jadilah. Jadi yang nama kuliah tu ada. Jadi yang lain tu dapat barakahnya juga. Siapa yang lapang tolong ikuti sesi ini secara hadir. Dapat 1-2 orang yang dapat tekun hadir selama 5-6 sesi ini, jadilah. Yang lain saya haraplah kalau mau lihat penyampaian kuliahnya lagi, tolong tengok jadi kita tak ketinggalan.
tentang puasa, kita jangan kita dah puasa berpuluh tahun tapi banyak benda-benda yang banyak kita ketinggalan, fardu-fardu puasa, rukun-rukun puasa, perkara-perkara batalkan puasa, banyak kita masih cuai lagi, kita belum belajar lagi. Sedangkan kita dah laksanakan puasa berpuluh tahun, rupanya tak ikut hukum. Berpuluh tahun batal puasa kita yang ada orang. Allah, takut dia. Barang siapa mengingkari wajib puasa, maka kufurlah dia. Siapa bilang puasa tak wajib, kafir hukumnya walau dia puasa sekalipun. Ya, siapa bilang puasa tak wajib, hukumnya kafir. Puasa ni wajib dengan ijma' siapa? Bukan ijma' ulama', ijma' ummah. Semua umat, apalagi lagi ulama'-ulama'nya, puasa adalah fardu. Siapa kata puasa tak fardu, maka kafirlah ya. Adakah orang bilang puasa tak fardu? Mungkin. Zaman sekarang ni banyak orang konon-kononnya nak tunjukkan bahawasanya Islam ni lunak, Islam ni baik. Pancung tangan, tak boleh, tak bagus itu. Puasa pun nanti ya. Oh, agama kami bagus, agama kami okey, agama kami liberal. Semuanya dia boleh bikin. Umpamanya ada kawan-kawan dia orang-orang kafir yang mengatakan, wah, agama kamu ni keras ya. Berat tau orang kena puasa dengan panas gini, orang tua lah, budak-budak lah. Datanglah orang ni tak reti hukum, dia boleh cakap, oh actually it's not compulsory. Up to you, you want to fast you can. Oh, puasa tu tak adalah wajib, nak puasa boleh, tak nak puasa pun tak apa. Batal syahadatnya, batal puasanya, batal Islamnya, batal nikahnya, batal pahalanya daripada akil baligh sampai hari dia murtad, semua batal belaka. Allah, na'udzubillah min zalik ya. Kalau siapa mengatakan puasa tidak wajib, kafir dia walau dia puasa sekalipun ya. Namun barang siapa meninggalkan puasa bukan kerana mengingkari wajibnya, cuma dia malas, dia main-main saja, berdosa besar. Kalau dia nak qada seumur hidup pun dia tak akan dapat balik tebus pahalanya. Saya ponting puasa 1 hari, saya boleh qada 3 hari lah, saya boleh bayar 3 hari, 10 hari pun boleh. 10 hari, 1 hari kau tinggalkan, kau qada seumur hidup. Wahai tuan-tuan yang pernah munting puasa dahulu, menyesallah anda. Taubat dan menyesal itu wajib, dan anda telah rugi pahala yang apa kawan-kawan anda dapat, anda tak dapat. Jangan, baguslah alhamdulillah anda sudah taubat, tapi jangan anda ulangi lagi kerugian anda itu. Ya, tak akan dapat balik seumur hidup. Kalau qada sepanjang tahun sekalipun, tak akan dapat balik pahalanya, tak akan dapat balik pahalanya ya. Puasa. Dan orang bagi meninggalkan puasa, apa hukumannya? Apa hukum punishmentnya? Apa hukum dari qadi? Jemput ke depan, tampil tuan-tuan, tampil ke depan. Kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja, apa hukumannya? Kalau orang mencuri, potong tangan, berzina, rejam ataupun rotan. Kalau orang yang itu meninggalkan puasa, apa hukumannya? Penjara, kena jail. Berapa hari terserah qadi. Terserah qadi, puasa tangkapkan dia, nak puasa bagi 1 hari kau punting, jail 10 hari pun boleh. Ataupun qadi jailkan dia, tengok dia dah bertobat betul-betul insaf, baru lepaskan dia pun boleh. Jailkan dia dalam bulan Ramadan juga. Tak diberi makan kecuali sebelum subuh dan juga lepas maghrib. Waktu sahur kasih dia makan, waktu buka kasih dia makan, dah masuk jail, qadi cek, qadi test, tengok, panggil doktor, sihat, dia tak ada sakit semua. Besok tak kasih makan kecuali waktu sahur, waktu maghrib. Malam sukati, qadi murah hati nak kasih belanja dia soto ke, nak belanja dia rojak ke apa, sukati. Siang tak boleh kasih makan. Dia niat tak niat dia punya pasal. Pokoknya biar dia tak puas, biar nampak dia tak makan tak minum macam orang berpuasa, walaupun dia tak puasa. Berapa hari qadi nak jailkan dia, ikut budi bicara qadi. Ikut budi bicara qadi ya. Baik. Masuk awal Ramadan. Masuk awal Ramadan, ini kita bincang ya. Saya ada nota tapi saya baca, tuan-tuan boleh simaklah. Masuk awal Ramadan dengan sempurna bilangan bulan Syaban 30 hari. 30 hari Syaban, kalau Syaban dah 30 hari, dah tak payahlah kau tengok anak bulan lagi. Malam ni saya nak tengok anak bulan lah. Semalam dah tak nampak, malam ni cuba nak tengok. Apa pasal nak tengok? Dia nak tengok. Tak payah tengok. Kau nampak tak nampak, kira besok Ramadan juga. Dia tak ada sampai 31 Syaban, 32 Syaban, tak payah kau tengok. Automatik besok 1 hari bulan Ramadan. Ataupun nampak kelihatan anak bulan setelah 29 Syaban.
29 Syaban malam qadi berserta rombongan pergi tengok anak bulan, nampak anak bulan, maka masuklah besok 1 hari bulan Ramadan. Kalau qadi tak nampak anak bulan, maka qadi memutuskan tidak nampak anak bulan, maka besok jadi 30 Syaban. Dah. Tetapi kalau qadi tak nampak anak bulan, satu orang nampak. Saksi anak bulan cukup satu orang. Dia kes tidak seperti kes lain. Kes lain 2 orang saksi. Kes anak bulan Ramadan hanya 1 orang cukup. Anak bulan Syawal 2 orang. Anak bulan Ramadan hanya 1 orang dan qadi tanya tidak sampai sedetail-detail. Tengok orangnya boleh dipercayai, tengok orangnya faham akan hal ehwal anak bulan, terus qadi terima. Dan dia naik saksi, dia sumpah tanpa dakwa dahulu. Segala kes ya, tidak boleh angkat sumpah suka-suka tau. Siapa angkat sumpah suka-suka tu tanda pembohong. Saya sumpah dengan nama Allah, tambah dia pembohong. Kan selalu kita dengar orang cakap, wallah ana begini, wallah. Orang-orang Arab kita kurang. Setengah tempat negeri orang-orang Arab dia, Arab Mesir suka cakap wallah, wallah begitu ya. Orang kalau cakap apa suka cakap wallah, wallah tu tanda pembohong. Tanda pembohong. Apalagi anak sumpah laknat kalau anak bohong, itu lagi pembohong. Ya, itu lagi pembohong ya. Jadi sumpah tanpa didakwa itu tanda pembohong, tanda pembohong. Kan yang suruh sumpah siapa? Qadi. Aku perintah kau sumpah. Tetapi dalam kes anak bulan tak payah suruh qadi tu apa perintah. Masuk tengah qadi, ya wahai qadi, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa saya nampak anak bulan Ramadan. Ya, dan qadi tengok walau 1 orang. Kenapa memadai 1 orang? Kenapa tak 2 orang dan tidak detail-detail? Kerana biar segera dapat masuk bulan Ramadan. Dah 1 orang nampak cukuplah memadai. Kerana bulan Ramadan jarang orang nak tipu, gaya orang nak tipu. So itu kena dua orang saksi ya. Tetapi kalau qadi tolak penyaksian orang ini, sama ada kerana yang datang perempuan, tuan qadi saya nak saksi sampai anak bulan. Rupanya siapa tengok Kak Jah, rupanya tak boleh Kak Jah awak perempuan. Qadi tak boleh terima penyaksiannya. Ataupun orang laki-laki tapi fasik, tatu satu badan, Allah, qadi tak boleh terima. Qadi tak boleh terima. Ataupun kanak-kanak, ataupun hamba sahaya, qadi tak boleh terima ya. Apabila qadi tak terima, maka besok itu kiranya apa? 30 Syaban disebut sebagai hari syak. Hari syak ialah hari pertikai. Apabila qadi bilang tak nampak anak bulan, ada orang bilang nampak anak bulan, qadi pun tak terima penyaksian dia. Fulan yang nampak anak bulan wajib puasa. Fulan yang nampak anak bulan wajib puasa beserta orang yang percaya dengan dia. Kawan aku ni walaupun dia tatu satu badan, tapi tentang anak bulan aku tahu dia tak bohong. Dia dulu kerja kerani qadi. Tapi dah kena pecat apa begitu gini, dicampur orang jahat dari pasang tatu. Tapi tiap anak bulan dia mesti pergi tengok. Kalau dia bilang nampak, aku percaya. Kau percaya, kau pun wajib puasa. Dia pun wajib puasa ya. Dan tapi dia tak boleh ajak orang. Dia tak boleh ajak orang. Begitu juga orang-orang ahli hisab. Qadi tengok anak bulan ni terbalik tuan-tuan sekalian ya. Sekarang kita ada pakai hisab, yang orang tak terima dia tengok anak bulan, dia naik sendiri dia tengok. Yang ada begitu. Yang ada pula terbalik, di tengah terbalik macam dahulu-dulu di Singapura semua. Dulu-dululah tuan-tuan jualan tengok anak bulan. Tapi yang ada setengah kiai-kiai dia pakai hisab. Dia bilang ni tak pandai tengok bulan punya orang, tengok tak pernah nampak. Ikut kiraan aku bulan tinggi, dia puasa. Dia puasa dia hari raya begitu ya. Begitu juga orang yang jumpa Rasulullah. Dia yakin Rasulullah mengatakan besok Ramadan, maka dia puasa. Habib Ali bin Jaafar berapa kali dia puasa dan hari raya tak sama dengan orang lain. Dia dapat informasi lain. Itu orang-orang khas. Baik, orang yang nampak anak bulan dia puasa, tapi dia tidak boleh ajak orang lain. Maka hari itu orang ramai, orang awam semuanya, seluruh negeri wajib ikut cakap qadi. Hari itu namanya hari syak. Haram puasa bagi orang-orang awam lainnya, haram puasa. Ya, kita ikut cakap qadi ya. Baik. Tu anak bulan ya. Maka sekarang kita nak sebut tentang syarat wajib puasa. Kita akan baca syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Apa beza syarat wajib puasa, apa beza syarat sah puasa? Apa dia tu? Kita kalau tengok dalam kitab, setengah kitab mengatakan rukun puasa 2, setengah kitab mengatakan rukun puasa 3. Yang mengatakan rukun puasa 2 disebutkan rukun puasa ialah niat dan menahan diri pada perkara-perkara batalkan puasa. Itu kalau 2. Kalau yang mengatakan rukun puasa 3, niat
Yang pertama, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara batalkan puasa, dan yang ketiga orang yang berpuasa. Jadi kalau yang mengatakan dua, orang yang berpuasa tu masuk dalam bab syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Apa maksud syarat wajib puasa? Syarat masuk wajib puasa iaitu kau mesti puasa. Tak puasa kena tangkap. Tak puasa berdosa. Tak puasa boleh kena penjara. Awak wajib, awak wajib, awak wajib. Itu syarat wajib puasa. Namanya syarat wajib puasa. Cukup syarat wajiblah daripada puasa, tak berpuasa berdosalah dia. Syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah apa? Muka surat 11 syarat sah puasa. Syarat sah puasa ialah apa? Fulan dah puasa, fulan dah puasa, fulan dah puasa. Fulan puasanya sah kerana ikut syaratnya. Fulan puasa tak sah. Kenapa? Dia tak makan, tak minum. Dia niat. Kenapa tak sah? Dia perempuan dalam haid, mana nak sah puasanya? Begitu. Itu syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Fulan pun puasa. Dia tak ada haid, tak ada apa. Tapi gila. Gila tak sah lah puasanya. Umpamanya. Begitu. Itu syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Yang ada bersama, yang ada tak bersama. Ya, kita tengok. Tapi dia apply-nya lain-lain. Yang pertama, syarat wajib puasa ialah Islam. Orang kafir tidak wajib puasa, iaitu qadi tak boleh tangkap dia. Yang ada orang kena tangkap qadi, dia boleh bilang tau. Dia boleh bilang, dia bawa jadi Cina ke, bawa jadi Serani ke. Batal tau syahadat. Na'udzubillah. Biar batal puasa kena penjara lagi baik daripada batal syahadat jadi kafir. Na'udzubillah min zalik. Yang ada orang kena tangkap, dia boleh bilang I'm not Muslim. Astaghfirullahalazim. Yang ada orang pula boleh bilang, untungnya kalau gitu orang kafir. Untung tak untung. Tak untung. Sebab apa? Dalam kata tak wajib, iaitu qadi tak boleh tangkap. Itu saja. Dan kita pun tak boleh gesa dia. Tetapi yaumil akhir tak lepas. Allah Ta'ala akan tanya setiap segala kafir ini. Allah Ta'ala akan tanya, mana puasa engkau selama 80 tahun kau hidup? Mana salat engkau setiap waktu? Mana qadaknya, mana fidyahnya, mana hajinya? Wahai sekalian orang Islam, jangan anda jadi macam orang kafir. Orang kafir memang tak sembahyang, tak puasa, tak apa. Anda orang Islam, sembahyang, puasa. Jangan main-main. Jangan macam orang-orang kafir. Orang kafir saja akan disoal oleh Allah Ta'ala. Ini kan pula anda sebagai orang Islam. Jangan anda ingat akan tak disoal. Tutup pintu. Ya. Jangan anda ingat boleh lepas. Dunia boleh lepas. Dunia mungkin negeri anda tak ada undang-undang boleh tangkap. Dunia boleh tak ada orang boleh tegur sama anda. Dunia anda tahu makan curi-curi. Akhirat ahta kafir itu pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Orang kafir tak wajib puasa. Ya. Yang kedua, wajib puasa ialah sampai umur baligh. Sama ada keluar mani laki-laki ataupun haid orang perempuan, ataupun haid saja kemudian dia dah bersih, dia puasalah. Ataupun dengan cukup bilangan 15 tahun. Ikut kalender 15 tahun. Cukup kalender 15 tahun, wajiblah dia puasa. Baik, kanak-kanak belum cukup umur, belum baligh, tak wajib puasa. Tetapi ibu bapanya wajib melatih dia puasa pada usia 7 tahun. Latih dia puasa. Dan latih sampailah umur 10 tahun. Kalau dia tak puasa, pukul dia. Ya. Dan kalau lepas akil baligh tak puasa, penjara dia. Penjara dia, ya. Baik. Latih puasa 7 tahun. Maksud latih bukan paksa. Maksud 7 ialah apabila sudah usianya capai 7 tahun. Tidak umur 6 tahun, 5 tahun latih, tak ada, tak disuruh, ya. Tak disuruh. Baik, itu syarat wajib puasa. Jadi kalau dia kanak-kanak, maknya dah suruh, maknya lepas dosa. Dia curi-curi minum, maknya tak berdosa dan dia pun tak berdosa. Curi-curi minum, maknya tak berdosa, tapi dia tak berdosa, tapi dia kira sebagai anak yang tak bagus. Anak yang tak bagus, ya. Baik, dan maknya kalau mengajar anaknya kena bilang jangan curi-curi minum. Dan budak-budak tak curi minum biasanya. Tahan nampak air dia menangis, dia nak minum dia tidak. Ya, itu iman tu namanya, ada iman pada kanak-kanak, ya. Ada iman pada kanak-kanak, tahan dia tidak minum. Kanak-kanak yang belum baligh tidak wajib puasa, tapi mak bapaknya latih. Umur 7 tahun. Maksud 7 tahun, dia dah masuk 7 tahun dalam Ramadan tu ke ataupun dalam Sya'ban ke, dia sudah 7 tahun baru latih. Maksud latih jangan paksa. Awak latih, awak kurangkan waktu-waktu makan dia. Sama ada dia puasa, jangan dikasih dia sarapan pagi, sarapan pukul 10. Dia dah 7 tahun ni, 2-3 bulan lepas dah masuk 7 tahun. Masa pukul 10 baru boleh makan. Oh, lapar, tak apa, nanti bulan Ramadan. Lepas itu
Jangan terus sampai maghrib boleh makan sesuka-suka hati dia. Pukul 5 dah imsak. Ataupun pukul 7, pukul 10 kasih dia makan, nanti pukul 6 tak boleh makan lagi. Nak minta apa, mak dah mula goreng mi dah, dia apa kan nak dekat buka puasa. Tak boleh, tunggu buka. Nanti bulan pukul 6 dia mula puasa balik. Okey. Besok dia dah stop makan pukul 12. Pukul 5 dah tak boleh makan lagi. Makin kurang waktu dia punya makan dia. Nanti lama-lama, biasa kalau budak yang kuat iman ya, 2-3 hari dah boleh terus dapat full day. Ini istimewanya tahu orang Islam. Orang kafir banyak saya jumpa, dia sebelum masuk Islam dia try tak boleh. Ada satu profesor namanya Mr. Green ya. Dia pensyarah dekat sekolah Raffles Singapura. Dia bilang ini agama Islam dulu, paling penghabisan sekali lah aku nak masuk Islam. Dia bilang ya, balik tak ada minat. Tapi dia masuk Islam pasal apa tahu? Dia tengok murid-murid dia puasa sekolah Raffles, murid-murid dia puasa. Dia bilang tak adalah dari mana puasa lah, mesti curi minum, takkan boleh tak tahan. Tapi dia tengok betul lah, petang layu budak ni. Dan dia tengok cuba dia test kasih air kasih apa, tak minum. Dan tak ada nampak pun budak-budak tu curi-curi makan minum di kantin. Dia bilang puasa. Dia bilang kalau dia boleh aku pun nak try lah. Aku pun nak try. Dia try tak berjaya. Lepas asar dia melipik je tu tak berjaya. Dia bilang maknanya ada kekuatan rohani dalam orang Islam sampai dia boleh puasa. Betul dia boleh puasa. Dia kaji betul lah dia puasa. Dia masuk Islam terus boleh puasa. Subhanallah. Terus boleh puasa. Ada satu lagi budak muda, budak Belgium. Lawa budaknya. Saya terperanjat apa pasal orang putih ni datang masuk Islam lah. Kemudian dia pun bilang, aku try tak jaya. Apabila aku dapat puasa, aku masuk Islam terus berjaya. Mak dia pulaknya sedih. Makanlah, mak dah masak, makanlah, minumlah, ini panas. Tak ada mak, aku puasa, aku tak apa-apa mak, aku tak apa-apa. Mak dia belum masuk Islam. Allah, begitu ya. Kalau kanak-kanak pulaknya, dia dah umur 18 tahun. Hari itu biasa dia curi makan minum pukul 1 tengah hari. Mak dia pergi hantar adik sekolah, dia buka peti ais, dia minum. Dia tahu tak berdosa, aku masih belum akil balik, aku belum mimpi apa semua. Tahu pula dia hukum, fahamnya. Dan mak aku pun tak berdosa sebab mak aku dah suruh aku puasa. Dia minum. Puas dia minum, makan biskut sekeping 2 keping, lepas tu buat bodoh aja. Dia buat bodoh, fahamnya. Sekali hari itu dia tidur pukul 12, dia mimpi basah. Dia bangun. Boleh tak dia minum air lagi pukul 1? Tak boleh, kerana dia sudah kira dewasa, wajib dia imsak. Ya. Itu kalau dia puasa pada hari itu. Kalau dia tak puasa pula pada hari itu, dia curi makan pukul 11, dia dah batal puasa. Pukul 12 dia bermimpi. Pukul 1 dah tak boleh curi makan lagi. Dia kena imsak sampai akhirnya. Imsak. Dan bagi kedua-duanya, yang berpuasa dan yang tak berpuasa, wajib tak kanak-kanak ini yang jadi dewasa pada tengah hari Ramadan qada akan puasanya itu? Sebab kalau yang puasa, dia puasa dengan niat sebagai kanak-kanak, tapi tengah hari jadi dewasa. Jadi pahala puasanya separuh hari kanak-kanak, separuh hari dewasa. Wajib tak dia qada puasanya? Tak wajib qada puasanya, kerana dia menjadi mukallaf pada tengah hari. Yang penting puasa pun tak wajib qada puasanya, kerana puasanya menjadi fardu setengah hari, dan puasa tu tak ada yang nama setengah hari. Ya, puasa menjadi fardu hanya setengah hari. Tadi yang keluar-keluar tu ada apa hal kat luar ada jamuan ke ada apa? Kalau nak balik ada urusan, kalau tak ada lekas masuk. Sayang kuliahnya adalah sikit-sikit dapat masuk. Apa lagi panggil semua lekas masuk. Kecuali ada urusan penting sangat tak apa. Kalau tak ada penting, kecuali kat luar ada jamuan begitu lazat dan dia lapor pun tak apa. Kalau tak ada masuk, sayang kuliah tertinggal sangat sayang. 1 poin 2 poin. Sayang kita dapat kuliah tebuk-tebuk gini aja dah sedih sekali. Dah hadir kuliah janganlah keluar-keluar. Tak ada perlu jangan keluar. Nanti dah habis semua bolehlah keluar. Baik. Itu sampai umur dia akil baligh wajib puasa.
Tak akil balik belum wajib puasa. Kalau dah akil balik setengah hari Ramadan pun dia tak wajib qada puasanya. Tak wajib qada puasanya. Ya. Baik. Kemudian wajib puasa kalau berakal. Kalau gila, tak nak puasa sangat, suka sangat penting puasa, gila baru tahu nanti. Jadi tak wajib puasa. Orang gila tak wajib puasa, ya. Siuman. Orang yang gila tidak wajib puasa apabila sembuh ia daripada gilanya pada siang hari Ramadan, tidak perlu mengqadakan puasanya, ya. Orang gila tak wajib qada puasa. Orang gila kecuali gila dalam keadaan murtad. Kena qada puasanya. Kena qada puasanya, ya. Kalau dia gila tengah hari, dia gila, kemudian sedar pulanya, imsak saja. Dah kau dah sedar, sudah tak payah qada puasa kau, dan kau imsak sudahlah, sebab kau dah siuman sekarang, ya, begitu. Jadi kalau kedatangan puasa, kedatangan gila, walau sedetik batal puasanya. Dia dah puasa, dah okey semua, pukul 3 petang menjerit-jerit, pekik-pekik umpamanya. Terus sekejap dia sadar. Kenapa? Penyakit kau datanglah, penyakit kau datang. Ya ke? Alamak, dah batal lah puasa aku. Walau sejenak pun batal puasa. Begitu, ya. Dan tak ada qada. Baik. Kemudian berkuasa, iaitu berdaya puasa. Tak berdaya tak wajib. Siapa tak berdaya? Seperti orang tua yang lemah. Orang tua yang lemah, ya, tua dah lemah, kadang-kadang tak ada penyakit tau. Orang tua kadang umur 80, 90 yang ada. Dan tua yang lemah ni pun bergantung, ya. Tak mestinya 60, 70. Yang ada umur 60 dah tak kuat. Yang ada umur 90 masih kuat. Masih kuat puasa, ya. Itu semua bergantung. Ya. Arwah mak saya umur 75, tak ada banyak sakit yang hidap-hidap teruk-teruk, tak ada. Umur 75, 3 tahun penghabisan, dia umur 72 tak kuat puasa. Puasa letih sekali, tak dapat nak komplitkan puasa. Nangis selama bulan Ramadan, dia nangis, baca Quran, baca apa semua, tapi tak dapat puasa. Menangis 3 tahun, akhir tak dapat puasa. Arwah nenek saya umur 78 tahun. Kalau makan, tengah tak puasa, makan 2 jam sekali, sikit-sikit. Aku lapar, kasih makan. Tetapi kalau bulan puasa, dia letih, nanti arwah mak pula tanya, semua dah arwah, ya, tinggal tunggu kita belum jadi arwah, ya. Jadi arwah mak tanya, "Mak, kuat puasa mak?" "Garang." "Bukan aku pikul." "Amboi, kuat puasa 30 hari tak kurang, ha?" Sebab dia kalau tak bulan puasa, dia makan 1 hari 2 jam sekali, 2 jam sekali makan. Aku lapar. Nanti mak ambilkan makan. Bulan puasa jadi mak tanyalah, "Mak kuat puasa mak?" "Bukan aku pikul." "Amboi, ya, kuat puasa 30 hari. Umur 78 dekat 80, dia meninggal umur 78, kuat puasa. Arwah mak umur 72 dah tak kuat puasa. Jadi ni tua ni bergantung kepada orang yang masing-masing. Tak ada penyakit, tak ada apa, tapi tak kuat, tak wajib puasa. Ataupun orang ada yang sakit, apabila dia berpuasa ditakuti bertambah sakitnya. Walaupun sakitnya hasil daripada perbuatannya sendiri, tidak wajib berpuasa. Seandainya ia puasa juga, maka mudaratkan dirinya dan timbul bahaya, berdosalah dia walaupun puasanya sah. Banyak orang tahu, saya ingat, banyak orang kalau puasa dia sakit, akak tak peduli, doktor dah bilang akak tak boleh puasa, makcik tak boleh puasa, ya. Makcik puasa bahaya tau, makcik tahun ini lain, tahun lepas lain. Tahun ini makcik dah keluar masuk ward, makcik punya diabetik sudah kronik, makcik puasa bahaya. Akak tak peduli, akak puasa. Kan biasa kita dengar kan, lepas asar akak melepik, baring aja. Tak apalah, mati pun dalam puasa. Mati dalam puasa, mati berdosa. Kalau sakit paksakan puasa, berdosa hukumnya. Puasanya sah. Saya teringat almarhum bapak saya operasi jantung. Kemudian Ramadan, saya tanya Habib Hamdulillah Al-Jufri, guru saya. Kita kan tanya ustaz lah, tanya sajalah, ya. Ustaz, bapak sakit baru lepas keluar hospital, ustaz, bapak tanya tentang puasa. Kita ingat ustaz kan, mesti ustaz akan bilang, kena puasa, ya. Tak tak larat baru batal. Kita ingat ustaz cakap gitu, tak ada. First thing keluar pada mulut dia, jangan puasa, ya. Jangan cuba pun. Sebab dia tahu sakitnya macam mana, operasi jantung, dan dia tahu kita orang yang akan cuba puasa, tapi dia tahu itu haram puasa. Yang mengatakan kita wajib puasa, Allah. Yang memberi kita sakit, Allah. Yang mengatakan kita tak boleh puasa, Allah. Maka jangan ikut suka kita sendiri. Itu hukum Allah, pegang hukum Allah. Kemudian bapak dah meninggal, mak pula sakit, pun tanya Habib Hamdulillah, same thing dia punya jawab. Jangan puasa, ya, jangan cuba pun. Sebab dia tahu orang akan lumrahnya, orang yang biasa puasa akan cuba nak puasa kan. Yang memang tak puasa tu lain cerita, tak sakit ujung siku pun dia tak puasa.
Kalau orang yang memang puasa dia tahu akan cuba puasa, maka jawapannya lah jangan puasa ya, jangan cuba pun. Sebab dia tahu mak kita punya sakit, dia kenal kita tahu semua. Dia akan sebutnya begitu. Orang alim lain dia punya jawab ya. Jangan puasa ya, jangan cuba pun. Allah, jangan cuba pun ya. Jadi kalau sakit, puasa juga sakit. Ada saya biasa kunjung orang dekat hospital. Saya pergi kunjung pula dia sakit dalam ward. Nurse nak kasih ubat tengah hari. I'm fasting. Saya bilang ente puasa. Kalau ente kuat puasa, kenapa ente masuk ward? Ente puasa dalam masuk ward, ente puasa lebih lama ente dalam ward. Sebab tak makan ubat, tak bikin apa, tak makan apa semua. Ente batalkan puasa ente dah sakit dah dalam ward kan. Ente batalkan puasa, insya-Allah besok ente keluar ward. Nurse kasih dia ubat. Nak kasih dia ubat. Batalkan puasa. Nasib baik betul pula kalau tak keluar nanti dia bagi fikir. Besok keluar pula wad. Alhamdulillah. Jadi dia besok keluar wad. Kalau besok tak keluar, ustaz kata bila suruh batalkan puasa besok keluar wad. Takdir Allah Taala sembuh pula dia besok keluar wad. Betul lah. Kau makan ubat bulan puasa masuk hospital, masuk puasa. Ada orang bulan puasa masuk hospital dia puasa. Anak tak peduli. Doktor bilang bikin apa dia masuk hospital. Kalau gitu kau tak dengar cakap doktor. Betul tak? Kalau kau boleh puasa, kau sakit yang masuk hospital lah. Buat orang layan kau betul-betul tak boleh makan, tak boleh kasih ubat, tak boleh bikin apa. Kan tergendala orang nak tengok kau punya sembuh tak sembuh, temperature turun tak temperature turun, ubat dah ambil, ada perubahan ke tidak. Jadi tak pasal-pasal orang kena tukar ke sistem pasal kau. So kerja malam je semua take, malam boleh kasih ubat, malam lagi sebab siang susah nak check, dia tak makan ubat kan tak ada kesan. Ngada-ngada tu namanya. Ngada-ngada ya. Tak boleh apa-apa ikut hukum ya, tak boleh ikut ngada-ngada, ikut hukum Allah Taala. Baik. Orang yang kedatangan sakitnya pada malam hari wajib dia niat puasa. Orang sakit pada malam hari niat puasa. Kemudian apabila datang sakitnya baru dibatalkan. Yang ada sakitnya datang-datang. Niat juga sakitnya datang batal lah. Sakitnya tak datang jangan batal. Ini yang tadi yang boleh tak puasa terus orang sakit yang idap. Sakit yang idap, ada darah tinggi, ada kencing manis ya. Yang kalau puasa confirm mudarat punya, maka tak wajib niat pun, dan tak mampu qada, fidyah saja ya. Baik. Kemudian bermukim. Orang dalam musafir harus tak berpuasa, tidak berdosa, tidak makruh. Kita akan sebut ya di sini bermukim tu maksudnya apa? Musafir tu maksudnya apa? Musafir safar yang mengharuskan jamak kasar, iaitu apa? Long distance short stay, perjalanan yang jauh tetapi akan berada safar pendek waktunya, 4 hari, itulah kasar ya. Saya nak pergi Temerloh dari Batu Pahat, kira long distance tak? Jauh tak? Jauh, tapi saya nak stay sana 5 hari. Long distance, long stay. Kalau 5 hari selesa. Kalau selesa, kena dah tak boleh kasar. Dah tak boleh kasar pun dah kena puasa lah sebab dah selesa. Saya nak pergi satu negeri, saya nak pergi satu tempat yang jauh. Saya nak stay 3 hari. Boleh tak saya tak puasa selama 3 hari tu? Tengok jauh tu macam mana. Saya nak pergi tempat yang jauh, iaitu apa? Di mana? Simpang Genggam. Sebab pada saya dah kira jauh lah umpamanya. Pada saya dah kira jauh. Dah kira jauh sebab saya naik basikal. Boleh tak saya tak puasa Simpang Genggam? Tak boleh, belum sampai 2 marhalah. Tak boleh. Long distance, jauh, jarak jauh tapi short stay, 4 hari tak boleh lebih. Tak masuk perjalanan, 4 hari stay. Begitu ya. Dan safar yang diharuskan untuk tak puasa ialah safar wajib, safar sunnah dan safar harus. Safar makruh, safar haram tak boleh. Bulan puasa nak ziarah, okeylah. Bulan puasa bos suruh, ketua jabatan kita suruh pergi bikin ada kerja di Kuala Lumpur. Wajib tak pergi tu? Kan pekerjaan, wajib pergi. Maka tu safar yang wajib, harus tak puasa. Bulan puasa nak ikuti ceramah syarahan serta berbuka puasa di rumah sepupu saya di Terengganu, dia undang kita. Itu safar apa namanya? Sunnah, boleh tak puasa.
Bulan puasa nak pergi jalan Masjid Keling, nak beli tudung bawal. Pasal tudung bawal dia cantik, paik raja semua tak ada jual. Hitam semua tak ada jual. Ada dekat jalan Masjid Keling saja. 21 Ramadan dia jual. Halus tudungnya umpamanya. Harus tak puasa? Harus. Sebab beli tudung hukumnya harus. Hukumnya harus. Jadi harus. Asal dia tak boleh cari can. Mari kita pergi jalan Masjid Keling ke jalan Masjid Cina pun tak boleh. Kalau begitu. Kerana apa? Cari can untuk tak puasa. Cari can tak puasa. Tak boleh. Baik. Bulan puasa, ajak anak-anak pergi makan angin, pergi Disneyland. Disneyland di mana? Di Amerika ke di England? England je? Tak tahulah, saya buat ada Disneyland lah. Ajak anak pergi makan angin Disneyland, kasih dia nak main-main permainan sana. Main roller coaster lah, main apa semua. Harus tak puasa? Harus. Sebab apa? Disneyland samalah hukumnya dengan taman permainan. Budak-budak hukumnya main harus. Boleh. Asal jangan niat nak sengaja nak punting puasa, tak boleh. Nah, itu Allah punya hukum ya. Allah punya hukum. Tetapi niat tu dalam hati ya. Kalau kau bilanglah, saya nak pergi KL pasal saya nak ceramah. Tapi sebetulnya dia ada girlfriend di KL. Dia ada 5 ceramah, ada 10 maulid sekalipun. Tapi kalau tak ada pasal girlfriend, dia tak jumpa. Dia tak akan pergi maulid pun tak apa. Pasal nak jumpa girlfriend, dapat setengah jam jumpa girlfriend pun jadilah. Tahan dia konon-konon ada maulid lah, ada apa semua tu. Itu sebab-sebab yang tampal, camouflage namanya. Allah Ta'ala tahu apa niat kamu dalam hati. Okey. Allah Ta'ala tahu apa niat kamu dalam hati. Bulan puasa nak pergi Cambodia, nak beli tembakau, nak buat niaga rokok. Apa hukum? Paling-paling tidak makruh, tak boleh pergi. Bulan puasa nak pergi Bangkok, pasal nak kena jadi pengadil. Ada peraduan joget pondan. Umpamanya kan Bangkok ada joget pondan ya. Dia pula ni mahir tentang jadi joget pondan. Orang minta dia jadi pengadil umpamanya, wakil negeri jiran. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Safarnya pun tak boleh, perginya pun tak boleh, maka tak boleh. Baik, sekarang saya mau tanya, nak tengok yang kita belajar ini semua. Sebab ya, kalau lebih kita faham, lebih pahala kita tahu. Walau anda tak pernah pergi safar pun, aku tak ada pasport pun umpamanya ya. Orang tak pergi safar, anda lebih mengetahui hukum puasa, lebih besarlah pahala anda. Tak sama orang mengetahui dengan orang tak mengetahui. Baik. Kita bilangkan orang safar yang jauh dan yang tidak lama di sana, 3-4 hari, harus kan? Sekarang saya mau tanya. Ya. Saya hendak pergi ke Temerloh. Saya nak pergi ke Temerloh 10 hari bulan Ramadan, sepupu saya sudah jemput. Dari awal, daripada bulan Syaban saya sudah pasang niat. Saya plan nak pergi sana pukul 8 pagi nak keluar rumah anak beranak naik kereta. Bila saya boleh buka puasa? Adakah yang pertama, kerana saya sudah niat nak musafir, maka 10 hari bulan Ramadan tu saya tak sahur, tak niat pun. Pasal aku dah niat musafir dari bulan Syaban aku pun dah. Maka tak sahur, tak niat. Pagi-pagi sarapan nasi lemak anak beranak, bawa bekal jemput-jemput makan dalam kereta. Ataupun tak boleh. Engkau dah lepas keluar kau punya mukim, baru kau boleh. Kalau kita orang Parit Raja, dah sampai Aitam ke, dah sampai Yongping, baru engkau boleh batalkan puasa engkau. Dah boleh kasar, baru boleh batalkan puasa. Ataupun tak boleh. Kau dah sampai Temerloh, baru kau boleh batalkan puasa. Mana yang betul? A, B atau C? Yang dah tahu tak payah jawab. Dah tahu tak payah jawab, tak tahu macam mana nak jawab. A, B atau C? Sebab saya dah niat ni, dari sekarang dah niat. A, memang tak niat puasa pun. B, saya dah keluar mukim saya. Kalau saya nak kasar, saya dah boleh kasar. Maka sekarang baru saya boleh batalkan puasa. Ataupun saya nak lebih selamat di Temerloh, destinasi. Baru saya dah kira sebagai orang musafir. Baru saya batalkan puasa. Yang mana? Pertama, kedua atau ketiga? B ya? Tiga-tiga tak boleh. Nasib baik kita belajar. Kenapa tak boleh? Kata orang musafir gitu. Sebab dia bilang orang tu syarat wajib puasa orang musafir. Masuk puasa waktu subuh. Ketika subuh kau belum safar, kau masih dalam rumah. Maka dalam rumah awak mesti tahu siapa dah musafir ke belum? Belum, masih kira orang bermukim. Maka wajib puasa. Dan puasa itu pulaknya Ramadan, tak boleh batalkan. Maka kena wajib puasa dan wajib sudahkan puasa.
Habis orang kata musafir harus tak puasa. Kalau bang subuh awak punya status sudah orang bermusafir. Awak orang parit raja dah keluar air hitam bang subuh, maknanya dia kena keluar sebelum subuh. Dia kena keluar pukul 5 begitu. Orang bang subuh dia sudah dah jauh daripada kawasan dia. Maka barulah kira musafir. Kalau orang yang keluar pukul 8 pagi tu tak boleh tidak kena completekan puasanya. Dia boleh tak puasa bila besok, baru dia kira besok sebagai dia luar negeri, baru boleh. Begitu juga ya, orang yang pergi umrah dalam bulan Ramadan, naik flight pukul 5, patut pukul 7 bang maghrib kan? Lagi berapa jam? Pukul 5 flight, pukul 7 bang maghrib. Berapa jam lagi? 2 jam lagi dia nak buka kan? Tapi dia flight pukul 5, sepanjang perjalanan dia terang. Dia akan dijangka sampai Jeddah sebelum maghrib. Jadi bila dia buka puasa? Di mana? Di Jeddah. Selagi tak nampak matahari terbenam, selagi tu tak buka puasa. KL sampai Jeddah berapa lama? 9 jam. 9 jam. Baik-baik tinggal lagi 2 jam, sekarang kena tokok lagi 7 jam. Agak-agak boleh tahan tak? Tak boleh batalkan puasa. Tak boleh batalkan puasa. Kecuali pening, letih, sangat lapar, sangat dahaga, maka diharuskan buka puasa dengan sebab iaitu apa? Masyakkah, kepayahan, tetapi tidak dengan sebab safar. Sebab dengan safar dia tidak valid. Begitu ya, tahu sebabnya. Jadi dia batalkan puasa dah pukul tak boleh pukul 7 terus dia minum. Kalau dia masih boleh tahan sampai dia rasa tak tahan. Kalau dia tahan, dia kena sampai Jeddah baru dia buka puasa. Kalau dia tak tahan, letih ke, sakit ke umpamanya, maka dia batalkan puasa atas sebab masyakkah, kepayahan, bukan atas sebab safar. Begitu ya. Jadi kita kena fahamlah itu tentang bab orang-orang yang musafir diharuskan tak puasa ya. Baik, kemudian syarat sah puasa. Syarat yang sah puasa pertama orang Islam. Kalau orang kafir tak sah puasanya, sama ada kafir asli ataupun kafir jadi-jadian. Na'udzubillah. Iaitu kafir yang samar kafirnya, seperti orang yang mengiktikad selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan Tuhan semayam atas langit. Dia mengatakan Tuhan bertangan berkaki. Dia mengatakan Tuhan duduk. Dia mengatakan Tuhan duduk atas arash. Semua tu mensifatkan Tuhan seperti makhluk ya, batal syahadat. Cuma kerana dia masih sembahyang macam kita, ngadap kiblat kita tak boleh bilang dia kafir. Tapi Tuhan mengetahui bahawasanya dia punya Islam masih valid ke tidak? Tidak. Na'udzubillah min zalik ya. Begitu ya. Jadi orang kafir tak sah puasanya. Walau dia niat, walau dia tak makan tak minum sekalipun. Dia puasa umpamanya ya. Wah, today I'm fasting, you know. I never eat. But you are not Muslim. But I know the niat. You see, nawaitu shauma ghadin. Tahu pula semua umpamanya. Tapi belum syahadat, tak sah puasanya. Kerana puasa adalah ibadat. Ibadat adalah kepada Allah. Dan kau belum iktiraf Allah sebagai Tuhan, apa nilai kau punya ibadat? Tak boleh ya. Maka kedua, mumayyiz. Mumayyiz, kanak-kanak yang belum mumayyiz tak sah puasa. Yang orang melampau tu, anak dia 3-4 tahun dia puasa, dia tak nak makan bulan puasa. Akak suruh tak nak makan, ikut akak dia tak makan, tak minum, tak makan, tahan. Tak puasa. Kerana apa? Bulan mumayyiz bukan ahli bagi ibadat. Sebab tu kita kalau cucu kita kecil-kecil ya, cucu kita kecil umur 3-4 tahun kita sembahyang dia ikut, kita tak boleh niat imaman tau, pasal dia bukan makmuman. Dia bukan sembahyang, dia baru main-main sembahyang. Ya. Kalau dia mumayyiz, kita boleh niat imaman. Walau dia sembahyang tergoyang-goyang pun kita niat imaman. Kenapa? Dia makmuman. Kalau dia belum mumayyiz, kita tak boleh. Maka dia bukan ahli bagi puasa. Baik, suci daripada haid dan nifas. Tidak sah bagi yang masih ada dalam haid, nifas, walau sesaat pada awal hari sekalipun. Namun sah bagi yang putus darah pada malam, walaupun dia belum mandi hadas sehingga terbit fajar. Baik. Kalaulah dia bilang, alamak aku ni biasanya berhenti haid malam. Nanti kita akan sampai pada niat orang perempuan haid ya. Aku biasa putus haid malam sebelum subuh. Ini hari pulaknya nampak macam ada lagi lekas-lekas lah, berhenti ni tengah sahur ni. Masih ada setitik, 2 titik. Berhentilah cepat. Orang bang subuh saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
tengok masih ada lagi 1 titik darah keluar. Last drop. 1 titik, 1 detik. Tetap awak dikira orang yang haid, tak sah puasa awak. Tak sah puasa awak, ya. Baik, ya. Tapi kalau dia putus haidnya malam, putus haid pukul 2-3 pagi, pukul 10 dia masih ada darah, dia niat, umpamanya besok dia nak bangun sebelum subuh lah, nak sahur apa semua, telajak bangun pukul 6.30, alamak dah siang hari, sah puasanya. Walaupun dia belum mandi. Kenapa? Siang hari puasa dia sudah tidak ada darah, maka sah puasanya, ya. Baik. Yang berikutnya ialah apa? Sempurna akal fikirannya. Tidak puasa kalau gila sejenak sehari pada siang hari puasa. Baik, yang berikutnya ialah apa? Sah puasa pada hari-hari yang diperbolehkan puasa. Dalam setahun ada hari-hari yang tak boleh puasa. Berapa hari? Yang secara mutlak 5 hari. Hari raya puasa, hari raya haji, 3 hari tasyrik. Haram puasa walau apa puasa sekalipun. Nazar ke, qada ke, haram 5 hari ni. Ada lagi 15 hari, iaitu daripada 16 Syaban sekarang ni. 16 Syaban sampai 30 Syaban. Dah separuh kedua Syaban tak boleh puasa kecuali puasa fardu. Sebutkan puasa-puasa fardu, berapa jenis puasa fardu? Pertama, Ramadan atau qadanya. Kedua, nazar. Ketiga, dam. Orang pergi haji, pergi umrah, ada buat salah, dam. Lagi, kafarah. Kafarah sumpah, kafarah zihar, kafarah. Lagi, istisqa, minta hujan. Minta hujan, dah kemarau, maka tuanku pun bertitah, semua rakyat diperintah untuk hari sekian-sekian turun ke padang, kita nak sembang istisqa. Semua diperintah puasa, wajib puasa pada hari itu dan 3 hari sebelumnya, 4 hari jadi wajib. Dan dalam 15 separuh kedua bulan Syaban itu haram puasa kecuali yang wajib-wajib tadi kita bilang, dan juga bagi orang dah terbiasa puasa sunat. Dia memang senantiasa puasa sunat, selang hari puasa sunat. Ataupun Senin Khamis memang selalu dia buat. Senin Khamis, Senin dia puasa, Khamisnya sudah 18 Syaban. Boleh. Kerana dia biasa. Kenapa tak boleh puasa lepas separuh kedua Syaban? Pasal kalau dia tak biasa puasa, Ramadan tu wajib. Ramadan tu 1 bulan. Dia tak biasa puasa, dia mendahului puasa beberapa hari, maka ujung Ramadan nanti dia letih, keletihan. Lain dia orang dah biasa puasa. Puasa macam mana pun dia tak ada apa-apa. Sebab itu yang dah biasa puasa boleh puasa. Tak datang puasa, tak biasa puasa, tak pernah puasa sunat. Lepas 16 Syaban datang dia punya alim, anak ingat nak puasa lah. Tak ada sepanjang tahun kau tak puasa, 16 Syaban, 17 Syaban baru nak puasa sunat. Tak boleh, tak sah kau punya puasa. Begitu, ya. Dan hari syak tu 30 Syaban, 2 sebabnya tak boleh puasa. Satu kerana dia separuh kedua bulan Syaban, satu kerana dia kalau hari syak, maka tak boleh puasa, ya. Ini saya selalu sebut, ya, tak boleh puasa pada hari raya. Itu untuk siapa sebetulnya, ya? Agak-agaknya kalau dia bilang tak wajib puasa, kalau dia tak dikatakan haram puasa pada 1 Syawal, agak-agak kita puasa tak? Hari lain pun tak puasa. Bulan Rejab pun tak puasa, dia kan buat 1 Syawal. Ini pasal, tapi kalau orang-orang saleh, kalau Allah Ta'ala tak mengatakan haram puasa pada 1 Syawal, agak-agak mereka puasa tak? Puasa, pasal mereka tak nak pisah dengan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala nak mereka break, Allah Ta'ala nak mereka makan, minum, Allah nak jamu mereka, maka haram puasa, maka mereka pun tak puasa. Kita pun ikut bersama, tak diharamkan pun kau tak puasa. Gitu, ya. Macam buka awal. Agak-agak kalau tak bilang buka awal tu afdal, orang saleh buka awal ke buka lewat? Lewat. Dia sembahyang maghrib dulu, dia dah lapar, dah tak kisah lapar kan. Dia sembahyang maghrib dulu, dia doa dulu, pukul 9 baru dia makan. Agak kalau tak bilang buka awal tu afdal, kita buka awal ke buka kemudian? Awal juga, sama juga. Tapi kerana apa? Allah Ta'ala nak orang-orang saleh segera makan dan minum, hilang dahaga, dapat tenaga dan dapat fadilat. Kita pun konon-konon ambil fadilat lah, padahal kalau tak bilang awal pun kita memang buka awal juga. Begitu, ya. Baik. Malam ini kita sampai pada rukun puasa.
Satu rukun puasa ya. Yang pertama niat kita sebut je. Dalam niat puasa kita akan sentuh beberapa perkara. Yang pertama waktu niat. Yang kedua kita akan sebut bentuk niat. Bentuk niat ada dua. Satu niat yang rasmi, satu niat yang tak rasmi, lintasan dalam hati. Ketiga, kalau lupa sama ada sudah niat. Dan kita juga akan sebut kalau niat 1 bulan. Dan kita akan sebut juga tentang niat perempuan yang dalam haid yang kita katakan tadi. Puasa, waktu niat tak boleh tidak, mesti kena malam. Niat adalah lintasan dalam hati, mesti ada qasad. Saja aku puasa Ramadan esok hari. Kalau Ramadan tak sebut fardu pun tak apa, sebab Ramadan tak ada sunat. Saja aku puasa Ramadan esok hari, cukuplah. Saja aku puasa Ramadan esok hari. Baik, itu puasa, itu lintasan dalam hati. Baik, tentang waktu puasa, sabda Nabi, man lam yabitu siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasanya sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Jadi niat mesti kena malam. Baik, di sini kita nak lihat perbezaan niat puasa dengan niat-niat ibadat yang lain. Segala niat ibadat yang lain, sembahyang baik, wuduk baik, kita mulakan niat sembahyang itu, niat ibadat itu pada pangkal ibadat itu. Pada pangkal ibadat itu, betul tak? Allahu Akbar, satu niat dalam hati. Nama itu rafa'al hadathi, saya juga ambil sembahyang. Tapi puasa, kenapa kita dibenarkan Allah Ta'ala untuk niat beberapa jam awal? Di sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, kerana keringanan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, sangat masyakkah. Tak ada orang boleh dapat niat pangkal-pangkal. Kalau dimustikan niat puasa pada pangkal ibadat, bermakna orang Johor semua sepanjang Ramadan, sebelum subuh semua kena pergi mersing. Bab pantai timur. Semua kena diri, tengok ramai-ramai, kena tengok, nampak aja benang hitam, benang putih saja, terbit aja semua. Niat. Semua orang kena niat. Senang tak? Kan susah. Susah dan tak boleh. Nanti yang ada tak nampak mana. Dah terlepas, dah batal. Pasal apa? Dah berapa second berlalu dia tak niat. Begitu. Maka untuk kemudahan, Allah Ta'ala kasih kemudahan, dibenarkan kita niat pada malam hari. Walaupun puasanya besok. Dan niat puasa lah satu-satunya ibadat yang pasang timernya. Timer. Aircon kan ada timer kan? Kita pasang timer. Pukul 2 hidup sendiri. Ada hantu ke? Bukan hantu. Itu timer. Itu timer. Dulu kita masih kecil ya. Kita budak Singapura. Kita suka kacau-kacau sepupu-sepupu kita datang dari kampung kan, dia tak faham kan. Kita tengok benda gitu, kita bilang, ni magic tau. Kita tengok, tetap hidup sendiri. Wah, dia terperanjat dia. Mainkan. Puasa tu ada timer. Timernya tu perkataan esok hari. Esok hari. Jadi selalu orang bertanya, Ustaz, kalau kita niat sahur, kita sahur subuh pukul 5.45. Saya belum niat pukul 5.30, saya niat, kan lagi 15 minit. Saya niat esok juga ke? Esok, walau lagi 2 minit sekalipun. Subuh pukul 5.45, awak sekarang 5.43, awak niat, boleh kan? Niat esok ke? Esok, walau lagi 2 minit. Kerana yang nama siang bagi malam ialah esok. Selagi belum terbit maghrib tadi, nanti jumpa esok ya. Sekarang sekali lagi bang, dah mari kita jumpa. Kata esok, esok lah. Sebab aku cakap malam. Esok tu bermakna antara malam dengan siang, selang itu namanya esok. Esok ya, itu dalam hukum ya. Itu dalam hukum. Esok. Jadi walau lagi 2 minit sekalipun, lagi seminit sekalipun, masih niatnya esok hari. Masih kiranya malam. Malam, siang bagi malam adalah esok. Esok walau lagi 1-2 minit sekalipun ya. Jadi niat mesti malam. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh niat siang hari. Puasa sunat boleh niat siang hari. Niat Senin Khamis ke apa ke, boleh niat siang hari. Dan pada puasa lafaz ya, sunat lafaz, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sunat bagi mazhab kita Syafi'i untuk lafazkan. Sebagaimana semua ibadat sunat lafazkan niat. Dan ada dalil-dalilnya. Jangan kita bilang, mana ada Nabi ada nawaitu, mana Nabi ada usali. Ada. Nabi ada lafazkan niat pada puasa. Nabi ada lafazkan niat pada korban. Nabi ada lafazkan niat pada haji. Maka Imam Syafi'i kiaskan untuk semua ibadat ada lafazkan niat. Lafazkan niat. Pada puasa,
Nabi satu hari pulang daripada rumah salah seorang isterinya belum sarapan tau. Lapar, tak ada apa makanan, kesian. Balik pergi rumah isteri yang lain punya giliran pula. Sampai rumah lagi satu pun tanya ada apa-apa makan? Tak ada ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau begitu aku puasa. Tu Rasulullah cakap kalau begitu aku puasa. Nabi cakap dengan siapa? Nabi cakap dengan siapa? Bukan cakap dengan isterinya, cakap dengan Allah Ta'ala. Kalau cakap dengan isterinya tu kira riak. Cakap dengan Allah Ta'ala, kalau begitu aku puasa, itu Nabi melafazkan niat. Ulama fiqah bilang. Ulama fiqah bilang itu diambil lafazkan niat. Jadi kalau begitu aku puasa, itu melafazkan niat. Nabi melafazkan niat. Maka puasa sunat boleh niat siang hari. Baik. Puasa. Puasa kita bilang dengan kita mengatakan nawaitu shauma ghadin itu adalah niat yang rasmi. Niat yang lengkap keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf ya. Jadi yang tuan-tuan guru kita ajar nawaitu shauma ghadin tu saja aku puasa esok hari tu lengkap. Lengkap keluar daripada khilaf. Saja aku puasa pada esok hari. Saja aku puasa. Bukan saja aku sembahyang, bukan saja aku zakat. Pada esok hari timernya. Kerana menunaikan fardu Ramadan. Fardu bukan sunat. Fardu bukan fardu nazar, tapi fardu Ramadan. Fardu Ramadan. Pada tahun ini bukan tahun lepas punya. Tahun lepas dia ada ponting satu hari. Ini hari 10 Ramadan teringat tahun lepas aku ada ponting, aku nak qada tahun lepas punya. Tak boleh. Tak sah. Tak boleh. Tahun ini punya apa tunai, bukan qada. Ini 10 Ramadan. 3 Ramadan dia ada ponting puasa. 10 Ramadan aku nak qada yang 3 punya. Tak boleh. Kena tunai punya. Jadi kita punya niat tu semua dah keluar daripada khilaf. Cukup lengkap. Cukup lengkap. Namun kita katakan tadi kalau kita ada 3 perkara saja aku puasa esok hari Ramadan, sah kan? Kalaupun dia tak sebut nawaitu shauma ghadin tetapi ada lintasan dalam hati, sah tak? Sah. Contoh lintasan dalam hati itu disebut sebagai apa? Niat tidak formal. Kata Habib Abdullah Jufri disebut itu namanya niat tidak formal, niat tidak rasmi. Iaitu apa? Segala perlakuan kita yang menunjukkan kita bersedia untuk puasa besok dikira sebagai niat lah tu. Contoh sahur. Pak Imam, saya lupa niat lah, saya tak baca nawaitu shauma ghadin. Sah tak puasa? Pak Imam tanya, awak ada sahur? Ada, saya ada sahur. Tu dah kira niat lah. Dia pun tak berani nak tanya lagi. Dia tengok Pak Imam ni garang. Aku tanya takut dia marah. Aku tanya tentang niat. Dia bilang sahur. Niat nawaitu shauma ghadin. Sahur makan nasi dengan sardin. Niat apa? Saja aku puasa esok hari. Sahur makan nasi dengan kari. Apa pasal pula sahur jadi niat? Pak Imam boleh tolong jelaskan? Sebab yang awak tak semena-mena bangun 4:30 pagi tu kerana apa? Untuk apa? Pasal apa? Untuk makan. Kenapa tak nak makan pukul 6, pukul 7? Pasal puasa. Bagaimana awak ada persiapan puasa tak? Dah niat nak puasa dah ada situ. Dan malam tak tu? Malam. Dan maknanya untuk esok. Untuk esok. Dan bulan apa tu? Bulan Ramadan. Kalau kecuali dia yang tiap-tiap malam bangun pukul 4:30. Tiap-tiap malam sampai 4:30 dia bangun, masak lauk dia makan umpamanya lah. Tak boleh tidak. Dan dia buat sedemikian adatnya hanya bulan Ramadan saja. Jadi ada lintasan tak? Okey. Sahur kira niat. Minum air malam hari. Saya tak ada sahur Pak Imam. Apa awak ada buat? Saya ada minum air saja. Sebelum saya tidur, pokoknya malam. Sebelum saya tidur saya minum air 2 gelas. Biasa saya minum sikit lah. Takut nanti mimpi haus. Jadi apa? Saya bulan puasa saya minum 2 gelas atau 3 gelas. Jadi besok takut haus kan, saya minum. Tapi tak ada sahur, tak sahur. Baik, awak punya minum air untuk apa? Puasa esok hari. Maka awak punya minum air tu menjadi niat. Menjadi niat, ya. Baik. Saya tidak ada sahur, saya tidak ada minum air. Apa awak ada buat? Minta maaf lah Pak Imam, tadi malam saya bersama dengan isteri. Kenapa tak buat pagi? Mana boleh sebab nak puasa. Jadi awak punya bersama dengan isteri tu dah kira niat. Kenapa? Persiapan untuk puasa besok tak boleh, malam ini dia dahulu. Maka bersama dengan isteri tu jadi niat. Yang ada orang pula, saya pula tak jadi bersama dengan isteri. Kenapa? Jam mati, saya takut tahu dengan bersama bang ke apa kalang kabut, maka saya tak jadi nak bersama dengan dia, walhal masih malam rupanya. Dia punya tak jadi tu kerana apa? Puasa kan? Kerana demi puasa dia tak jadi. Dia punya jadi dia menunjukkan dia nak puasa, dia pun tak jadi menunjukkan dia nak puasa.
Semua tu kira niat. Itu semua kira niat, ya. Jadi itu kiranya lupa niat tak? Tak lupa niat. Ada benda yang kau buat tu. Baik. Di situ ada niat 1 bulan. Bagi mazhab lain pada kita seperti Maliki ataupun Hambali, ada mengatakan kalau niat 1 bulan cukup. Kerana puasa 1 bulan kira 1 ibadat. Kita bilang tidak, 1 hari 1 ibadat. Sebab itu kena niat. 1 hari kena ibadat, kena niat. Mereka bilang tidak, macam sembahyang zuhur 4 rakaat. Berapa kali niat? Sekali. Sebab itu puasa 30 hari sekali niat. Kalau kita pula, kalau batal satu rakaat pada zuhur, qada berapa rakaat? Ulang berapa rakaat? 4. Sebab 1 niat. Kalau puasa kita batal pada puasa ketiga, qada berapa hari? 1 hari ke 30 hari? 1 hari. Sebab 1 hari 1 ibadat, maka kita kena niat tiap-tiap malam. Kita niat tiap-tiap malam, tak niat tiap-tiap malam tak sah. Bagi mazhab mereka boleh niat 1 bulan. Boleh niat 1 bulan. Namun bagi kita orang Syafi'i sunat niat 1 bulan. Bangkal Ramadan niat nawaitu shauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala. Apa fungsi niat 1 bulan ini? Apa fungsi niat 1 bulan ni? Kalau baking, ya, bagi pelapis kan. Jadi saya ada niat 1 bulan, kemudian pada malam ketiga saya lupa niat. Jadi besok saya kira boleh makan minum tak? Tak boleh. Saya kira orang berpuasa tak? Kena qada tak? Tak kira orang berpuasa dan kena qada. Niat 1 bulan tak boleh. Ini sebab ni namanya menghaluskan ibadat, ya. Menghalusi ibadat. Setengah kitab mengatakan memang boleh, ya. Tak boleh. Kerana apa? Nombor 1, lupa niat. Nabi dah bilang tak sah puasa kecuali niat pada malam hari. Habis kenapa tak boleh ganti? Sebab mengqadanya. Kenapa tak boleh taklid mazhab lain? Sebab belum sampai tahap masyaqqah. Awak terlupa niat berapa kali? Dalam Ramadan berapa kali terlupa niat? Paling banyak orang boleh lupa niat berapa malam? Agak-agaknya 30 malam lah. Tiap-tiap malam dia lupa niat umpamanya. Tapi dia ada berapa bulan untuk qada? 11 bulan untuk qada. Berat tak? Tak berat. Tak berat. Mana orang lupa niat tiap-tiap malam? Paling banyak 1-2 malam. Dan dia ada 1 tahun untuk qada. Berat tak? Qada lah. Sebab tu mazhab kita bilang belum boleh. Belum boleh tampal. Habis kenapa niat 1 bulan? Di situ kita balik pada awal tadi. Siapa yang bulan puasa dia tidak puasa kerana cuai ataupun main-main, maka kalau dia qada seumur hidup tak dapat balik pahalanya kan? Orang kalau dalam bulan puasa dia lupa niat tu namanya dia main-main, namanya dia cuai. Tanggungjawab awak sebagai orang muslim bulan puasa kena puasa dan rukun puasa kena niat. Boleh lupa, boleh sembahyang zuhur lupa sembahyang zuhur, tak boleh. Boleh sembahyang zuhur lupa niat, kan tak boleh. Jadi kalau dia lupa niat itu namanya main-main. Kecuali dia ada niat 1 bulan. Kalau dia lupa niat, maka besok dia tak boleh puasa, dia tak kira tak berpuasa, tak boleh makan, tak minum, kena imsak, dia berdosa dan dia kena qada. Dan kalau dia qada seumur hidup tak dapat balik pahalanya. Kenapa cuai? Kalau dia ada backing dengan niat 1 bulan, kalau dia lupa, maka dikira sebagai lupa dengan uzur. Tanpa niat 1 bulan dikira lupa dengan cuai. Dengan niat ada 1 bulan, dengan ada niat 1 bulan kiranya lupa dengan uzur. Apa pasal? Aku dah ikrar nak niat 1 bulan, tetapi aku lupa, maka uzur itu namanya. Awal bulan dia dah ikrar nak puasa 1 bulan. Main-main tak? Cuai tak? Tak cuai. Terlupa. Dengan ada niat 1 bulan, terlupanya tu dikira sebagai lupa dengan uzur. Tanpa niat 1 bulan, terlupanya tu sebagai lupa sebagai cuai. Jadi itu berbezaannya. Maka dengan dia ada niat 1 bulan, lupanya kira lupa dengan uzur. Apabila dia qada kerana dia lupa dengan uzur, insya-Allah dapat balik pahalanya. Jadi fungsi niat 1 bulan untuk itu. Untuk membezakan lupa dengan uzur ataupun lupa dengan cuai. Baik, ya. Kita habiskan lagi sikit. Kita habiskan sikit, tinggal lagi 5 jam insya-Allah kita habislah, ya, 5 jam 6 jam. 5 jam 6 jam tak adalah sebetulnya paling tidak 5 jam lah, paling tidak 4 jam. Yang berikutnya ialah kalau orang lupa niat. Bukan lupa niat dah kita tahu, dia dah tadi kita dah sebut. Dia lupa sama ada dia niat ataupun belum niat. Dah pukul 8 pagi, tadi malam saya niat ke tidak? Itulah, sahur pun tidak, minum air pun tidak, pergi tarawih pun tidak. Tak ingat, macam mana? Kalau tengah sembahyang, tengah baca wadduha wal laili idza saja, tengah, aku tadi niat ke tidak? Batal tak puasa sembahyangnya? Batal sembahyang, kena ulang. Bagi puasa dah siang hari, teringat aku niat ke tidak?
belum batal puasanya kerana tak boleh ulang. Jadi macam mana? Belum batal puasanya kerana tak boleh ulang. Kalau bagi sembahyang, di tengah sembahyang, tengah baca surah, tengah baca Fatihah, dia lupa, aku dah niat tu sembahyang tadi takbiratul ihram, aku niat ke tidak? Batal sembahyangnya, kena ulang. Bagi puasa, pukul 8 pagi dia lupa, aku dah niat ke belum? Belum batal puasanya. Kerana apa? Tak boleh ulang. Macam nak ulang dah tengah hari. Namun dia perlu mengembalikan ingatan dia sama ada niat atau tidak sebelum maghrib. Nah, sampai pukul 10, awak dah ingat belum? Tak ingatlah. Sampai dah pukul 6 petang, awak dah ingat belum? Tak ingatlah. Orang dah mentang saprah. Orang mentang saprah, dia dah termenung, dah berdebur ni. Kali dia nampak tamar, orang taruh tamar, dia teringat, ni benda ni aku beli semalam. Aku beli semalam, lepas tarawih aku singgah kedai bajerai, aku beli tamar untuk buka. Tamar tu jadi niat tak? Jadi niat. Sah puasanya kerana dia dapat mengingat sebelum maghrib. Kalau dia tak dapat ingat, awak ada ingat belum? Tak ingatlah. Orang sampai dah mentang saprah. Orang bang, masuklah waktu maghrib dan buka puasa bagi batu pahat. Umpamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ingat, masih belum ingatkan. Lepas bang baru, astagfirullah, aku ingatlah, aku niat semalam nawaitu sauma ghadin, pakai tajwid lagi. Umpamanya ya, umpamanya. Tak sah puasanya. Why? Sepanjang hari dari subuh sampai maghrib dia puasa tanpa dia sedar, aku ni puasa ke tak puasa, ibadat ke tak ibadat. Disqualified. Tak sah puasanya, tertolak puasanya. Begitu ya. Begitu. Jadi ini perkara berhubung kait dengan niat. Agak-agak tuan-tuan pernah buat gini ke tak buat gini ke, tu lain cerita. Dengan mengetahui ini saja anda puasa nanti pahalanya lain sikit. Baik itu besok tolong tengok internet kami. Besok kuliah ni akan saya sambung di tempat lain ya. Tolong ikuti untuk muka-muka surat yang berikutnya. Perkara-perkara batalkan puasa. Kadang-kadang kita dah puasa berpuluh tahun kita tak tahu. Berdosa. Nah, ya. Baik. Perempuan yang ada haid. Perempuan kalau tetap haidnya, yang ada orang haidnya tetap. Dia datang setiap bulan 7 hari. Dia berhenti pukul 3 pagi. Umpamanya. Yang ada orang perempuan very accurate tau. Pukul 3 pagi aku tak boleh tahan nak tunggu mata. Pukul 10 masih ada darah. Pukul 11 masih ada darah. Pukul 10 dia niat saja aku puasa esok hari kerana tunaikan Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala. Dia pun tertidur. Besok dia bangun sudah pukul 6 suku. Dah bang subuh kan. Dia tengok betul darah dah stop. Ni darah dalam dekat dia punya alat lapik dia tu. Darah pukul 3 pagi. Sah puasanya. Kerana apa, dia niat pada malam dan besok dia sudah suci. Bersalahan kalau perempuan yang ragu. Dia kadang 7 hari, kadang 8 hari. Kan ini hari 7 hari dia sangka mungkin sudah habis darah. Dia pun niat. Tapi kadang-kadang ada lagi sudahlah. Dia niat aja. Dia tidur, tak bangun pagi. Bangun pagi dah pukul 6 suku. Tengok betul lah habis darah pukul 3 ni. Maknanya bulan ini 7 hari macam bulan lepas juga. Dia ada niat tadi malam. Sah tak puasanya? Ya? Tak sah puasanya. Kenapa tak sah? Niatnya tak jazm, tidak pustus. Ketika yang pertama tadi niat, saja aku puasa esok hari, aku yakin aku suci, aku yakin aku boleh puasa. Yang kedua, saja aku puasa esok hari, boleh puasa ke tak boleh puasa. Niatnya masih ada ragu, maka tidak jazm pada niat, tidak sah. Untuk yang kedua ini, dia kena bangun pukul sebelum subuh, pasti niat baru sah. Begitu ya perbezaannya. Baik, insya-Allah akan kita sambung besok pada tentang perkara-perkara batalkan puasa. Saya mau tanya, tolong jawab. Nak tengok perlu ke tidak tuan-tuan ikuti kuliah ini. Tolong jawab. Yang dah tahu tak payah jawab. Dah tak tahu macam mana nak jawab. Sebutkan contoh rongga-rongga terbuka. Kasih contoh, example. Ya? Mulut lagi? Hidung lagi? Dubur, telinga ya. Sorry, itu bukan rongga terbuka. Tu nanti kita jumpa. Itu saluran terbuka. Rongga terbuka, rongga maknanya organ. Terbuka bermakna di hollow organ. Dia boleh isi sesuatu. Stomach, rongga terbuka. Perut, boleh isi makanan. Pundi-pundi kencing, rongga terbuka. Boleh isi kencing, boleh jadi batu dalamnya. Rahim perempuan, boleh isi baby dalamnya.
Tu rongga terbuka, tu rongga terbuka. Telinga, hidung, mulut, pintu depan, pintu belakang, lubang puting susu perempuan, itu namanya saluran terbuka. Maka apabila masuk sesuatu menerusi saluran terbuka, melewati batas-batasnya, walaupun tak sampai rongga terbuka, batallah puasanya. Apabila masuk sesuatu menerusi sampai kepada rongga terbuka, tidak menerusi saluran terbuka, tapi menerusi saluran dibuka, batal juga puasanya. Namun tidak batal puasa apabila sampai kepada rongga terbuka, tidak menerusi saluran terbuka, tidak menerusi saluran dibuka, tak batallah puasanya. Faham? Tak faham, itu kena ikuti kuliah dia besok. Begitu ya. Dan kita sebut tadi saluran terbuka ada batas-batasnya. Okeylah, sedikit saja. Telinga ada batasnya. Mana batasnya telinga? Apa benda? Apa benda masuk? Gerendang bukan. Telinga batasnya kelingking. Kita sumbat paling dalam, jadi apa yang masuk lebih halus pada kelingking, batallah puasa kita, cotton bud ke apa ke. Kalau lebih kasar pada kelingking seperti telunjuk, tak batal puasa kita. Maaf ya, kadang kita dah puasa 10 tahun kita tak pernah tahu pun ini batasnya. Hidung mana batasnya? Istinsyak, hidup air dah seperit, situ batasnya. Bersihkan luar-luar belum batal puasa lagi. Mulut mana batasnya? Huruf ha yang tak bertitik. Alhamdulillah, ha. Apa turun bawah hukum makan, apa keluar atas hukum muntah. Ha. Pintu belakang, pintu depan ada batasnya. Harap tuan-tuan sekalian besok tengoklah internet ya, bagi sambung. Kalau nak ikut kuliah pun boleh besok. Dari mulai kuliah subuh kita dah sambung baca bab ini semua ya. Begitu. Minta maaf kami tak dapat teruskan di sini. Kenapa? Waktu terhad dan apa saya kena teruskan. Sini dapat sebahagian jadilah yang hadir. Nanti apabila tengok internet semua dapat secara keseluruhannya, mudah-mudahan dapat faham. Ini semua fardu ain ya. Ini bukan kira tambahan tau. Ini kena fardu ain tau. Puasa kan fardu ain dan ilmu hubung kait ke puasa fardu ain. Kita boleh tak tahu dah umur dah 40 tahun, 50 tahun. Yang ada kawan-kawan kita ramai dah tahulah. Tuan-tuan haji rasa kita dah tahu ulang kaji ya. Tapi yang ada orang bilang, ustaz bukan ulang kaji ustaz, baru pertama kali saya dengar. Baguslah alhamdulillah, jadi awak dapat tahu ya. Wallahu alam bissawab.